Hari ini aku harus berterus terang, luahkan segalanya pada suami. Aku nak minta dia lepaskan aku. Maksud aku bercerai. Tiba-tiba ada mesej masuk di WhatsApp. Awak jangan risau. Saya janji akan bahagiakan awak. Kuatkan hati, kuatkan semangat. Tak guna hidup bersama kalau dah tak cinta. Mesej dari seorang pemuda yang baru 6 bulan ku kenali, tua 2 tahun daripadaku. Bermula dengan perkenalan di Instagram bisnes tudungku, dia menawarkan diri untuk menjadi jurugambar profesionalku. Kerja sebenarnya ialah seorang arkitek di sebuah syarikat ternama. Hasil dari gambar-gambar cantik yang diambilnya, bisnes tudungku makin bertambah maju. Dalam masa 4 bulan saja, sudah mampu untuk membayar deposit kereta baru. Dari hanya bisnes, akhirnya hubungan kami menjadi rapat. Suamiku langsung tiada syak wasangka. Sangkanya cuma rakan perniagaan. Suami sendiri kenal pemuda itu. Malah dia sendiri yang menghantar dan mengambilku ke studio untuk photoshoot. Dalam diam, pemuda itu mempunyai perasaan terhadapku dan meluahkan rasa cintanya kepadaku. Aku pada mulanya berat untuk menerima, kerana aku sudah bergelar isteri orang. Namun lama kelamaan aku mengakui aku juga mempunyai perasaan yang sama dengannya. Cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Katanya dia kagum dengan kecantikan dan kelembutanku, matang dalam berfikir, bijak dalam bisnes. Aku bernikah seawal umur 21 tahun. Hayat perkahwinanku sudah menginjak ke tangga 5 tahun. Aku dikurniakan seorang cahaya mata lelaki. Suamiku kerjanya biasa-biasa sahaja, seorang dispatch. Itulah kerjanya sejak awal bernikah sampai sekarang. Kadang-kadang kerjanya itu sampai ke petang, kadang-kadang sampai ke malam sekiranya ada masalah. Semua kiriman dan dokumen perlu sampai tepat pada masanya. Suamiku itu umumnya baik, tapi selalu kami bertengkar juga. Masalah dia terlalu sibuk, tiada masa untuk anak dan keluarga. Balik lewat petang, dah penat, nak buat overtime lagi. Katanya nak cari duit lebih, nak beli rumah. Tak mahu lagi menyewa. 3-4 bulan ni dia bertungkus lumus untuk tujuan itu. Banyak kali bila dia balik rumah, aku pun dah tertidur. Aku pula cuma suri rumah yang ada bisnes tudung di internet. Akhir-akhir ini pendapatanku lebih lumayan berbanding suami. Minggu lepas kami bergaduh besar. Dia sangka aku nak menunjuk-nunjuk yang aku lebih darinya. Nak tunjuk aku dah ada duit. So aku nak belikan segalanya dalam rumah. Hatta kepada kereta sekalipun. Aku beranggapan dia yang terasa hati tak pasal-pasal. Niat baik aku disalahertikan. Pertengkaran kami berlanjutan. Bila aku stres, aku adukan masalah kepada pemuda si jantung hati itu. Dia sangat memahami, malah mampu menenangkan aku. Aku rasa damai di sampingnya. Malam ni aku nekat. Aku nak bercerai. Aku tunggu dia balik kerja. Lambat sangat sampai aku tertidur. Bila terjaga, dia tak ada di sebelah. Aku tengok motornya dah ada di garaj. Aku melangkah ke bilik anak. Nampak pintu sedikit terbuka. Ternampak kelibat suami di dalam. Aku mematikan langkah sekadar di luar pintu. Aku menantinya keluar dulu dari bilik anak. Tak mahu terdengar nanti. Aku berdiri di sisi dinding bilik anak. Telingaku terdengar perbualan antara anak dan ayah. Menangkap jelas segala tutur kata. Ayah, kenapa ayah asyik cerita pasal Nabi Muhammad saja? Si ayah lalu menjawab, sebab ayah nak anak ayah ni tiru Nabi. Buku cerita lain hanya cerita tentang fantasi, tentang fairy tales, sedangkan semua tu tak wujud. Itu cuma hayalan. Tapi Nabi kita wujud. Malah Nabi menanti umatnya di akhirat kelak. Hero kamu bukan ayah, bukan juga watak-watak cerita fantasi yang ada dalam komik. Hero kita adalah Nabi Muhammad, bukan sekadar bedtime story. Ayah tak tahu banyak, jadi ayah bacakan saja dari buku ni. Dulu ayah belajar setakat SPM saja. Ayah tak pandai.
Ayah orang miskin. Tak ada siapa pun yang ceritakan tentang Nabi secara terperinci kepada ayah. Atuk pun tak pernah. Jadi, ayah tak nak kamu jadi macam ayah. Ayah nak kamu dewasa jadi seperti Nabi, berjaya di dunia dan akhirat. Andai suatu hari kamu tak berjaya di dunia sekalipun, kamu miskin harta sekalipun, harapnya kamu tidak miskin agama. Pegang kuat-kuat apa yang ayah cakapkan ni ya. Malam ni ayah nak pesan apa sebelum saya tidur? Si ayah menjawab ringkas. Ada. Kata seorang ustaz, kita kena berinteraksi, pujuk anggota badan kita sendiri. Motivasi anggota badan supaya tak buat benda-benda tak elok. Macam mana tu ayah? Misalnya, ambil masa seminit dua, sambil gosok tangan, cakap pada tangan. Hei tangan, hari ni jangan buat maksiat tau, Allah nampak. Hei kaki, hari ni kita melangkah ke masjid ya. Usap mata pula dan kata, wahai mata, hari ni nak melihat yang baik-baik saja. Nak tundukkan pandangan. Beritahu dengan seluruh anggota badan yang selalu buat benda tak baik, hari ni kena takut kepada Allah. Jangan buat maksiat, okey? Si anak tersenyum. Jadi, saya kena bagi tahu mata saya, wahai mata, hari ni jangan tengok kartun banyak sangat. Tengoklah Al-Quran. Pandainya anak ayah. Si ayah mencium dahi anaknya. Dah, tidur ya. Baca doa tidur sama-sama. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Amin. Okeylah, jumpa malam esok pula. Si ayah bangun dan nak keluar bilik. Tiba-tiba tangan si ayah digapai si anak. Si ayah terpaksa menangguhkan langkahnya. Ayah sayang saya tak? Ayahnya tersenyum. Sayang sangat. Sayang Umi tak? Ayahnya tersenyum lagi. Sayang, lebih dari yang kamu tahu. Saat ayah tiada apa-apa dalam hidup, Umi sanggup terima ayah jadi suaminya. Baik kan hati Umi? Sayang ayah pada Umi sampai ayah mati, sampai akhirat. Si anak tersenyum lebar sampai terlelap. Suamiku melangkah keluar bilik. Langkahnya terhenti. Aku menanti di luar bilik. Basah sudah pipi ini dengan air mata, mengalir tanpa henti. Sungguh hati ini terusik sangat dalam. Aku tak tahu pun suamiku itu setiap malam berada di sisi anak, bercerita tentang Nabi. Selama ini, kusangka suamiku itu langsung tidak peduli. Sungguh aku silap. Aku capai tangan suami. Kusalami tangan kasar itu. Awak okey ke? Suami seperti terkejut seketika. Maafkan saya bang. Maafkan saya. Selama ni saya curang dengan abang. Saya isteri derhaka. Maafkan saya. Ampunkan saya bang. Suami mengusap ubun-ubun kepalaku. Abang dah lama tahu. Abang maafkan. Suamiku itu tersenyum. Tapi ternyata ada hambar di wajahnya. Awak cinta lelaki kameraman tu? Kalau awak cintakan dia dan sudah tidak cintakan abang, abang rela korbankan kebahagiaan abang demi melihat awak bahagia. Kerana terpaksa, dia merelakan. Rela melepaskanku. Bagai nak luruh jantungku ketika itu. Menggigil kaki dan tangan. Seram sejuk. Aku yang tadinya rasa diri ini kuat untuk meminta cerai, sekarang sudah kaku terus. Tak berdaya. Dalam terketar-ketar, aku kuatkan hati. Sebab mencengkam hati. Air mata tak daya ditahan. Tak nak. Saya nak abang seorang je. Nak ke syurga dengan abang. Bawa anak kita sama. Lantas suamiku tersenyum. Kali ini riaknya ikhlas riang. Tumpah air mata lelakinya di hadapanku. Jangan ulang lagi. Hargai abang. Boleh? Ringkas saja tuturnya dalam sebab. Rupa-rupanya dia naik angin dan bertengkar bukan kerana duit. Tidak.
Tapi dia jadi marah dan sakit hati bila dapat tahu tentang aku dan pemuda itu. Disembunyikannya sedaya boleh. Aku mengangguk mengiyakan. Tak kisah suami awak ni miskin? Tak kerja bagus? Ya, ikhlas. Saya tak kisah. Tiba-tiba mesej WhatsApp masuk dari si kameraman merangkap arkitek itu. Macam mana? Dah selesai? Aku membalas mesej ringkas itu. Maaf, saya putuskan untuk memilih setia. Kita selesai di sini. Lepas ni, suami saya sendiri yang akan jadi kameraman. Mesej masuk lagi. Tapi kita kan saling menyintai. Dah berjanji untuk sehidup semati. Aku terus uninstall WhatsApp, buang SIM card, patahkan depan suami. Dalam hati enggan lagi melukai insan yang lama setia di sisi. Enggan kerana indahnya mahligai harapan yang belum jadi kenyataan. Aku sanggup mengorbankannya demi sebuah kesetiaan.